Apa dia suka duduk Kaabah? Suka tengok orang buat ibadah. Sebab orang buat ibadah di Kaabah, duduk tawaf di Kaabah ni sampai Nabi Ibrahim lagi. Tetapi apabila pak orang sahabat ni tengok pokok Quraisy buat ibadah ni, kok dia kata, jauh tersimpan daripada agama yang sebenar. Sebabnya pokok dia tawaf ni macam-macam ni, macam-macam cara. Ada hak pelajar bulat, dan ada yang siu, ada tepuk tangan. Yang itu saya sebut mukaan watas dia. Pokok dia tawaf sambil siu, sambil tepuk tangan. Ya, firman Allah SWT sebut lagi. Ada juga pokok dia panjang, memang panjang. Tak pakai baju tawaf. Ada orang mandi dapur. Jadi pokok orang tempat-tempat orang sahabat ni katakan jadi agama ni jauh tersimpan. Di jauh terpesong tersesat. Jadi pokok dia bersepakat nak cari agama yang sebenar. Jadi pokok dia kumpul pak orang tu, dicarilah satu tempat yang agama boleh buat. Satu negara agama boleh buat. Maka mereka bersepakat pergi ke tanah Syam. Ada orang dulu kat tanah Syam, kat tanah Mesir, Syria, di tanah Syam. Palestin masuk Syam ke ujung tu. Jadi pokok dia pun pergi ke Syam. Pak orang ni mengembara pergi ke Syam nak cari agama yang sebenar. Apabila sampainya di Syam, maka pokok dia pun tanya, siapakah orang ni kuasa Syam? Maka orang pun tunjuk pergilah kepada pendeta ataupun padri. Maka mereka pun pergilah kepada padri. Waraqah bin Affan berjalan bersama dengan Osman bin Talha. Ditanya padri tersebut, apa dia agama Nasrani? Maka pokok dia pun jawab agama Nasrani beriman kepada kitab Taurat. Sebab Nabi Musa dulu, Nabi Musa yang dapat kitab Taurat. Jadi Nasrani percaya kepada kitab Taurat dan percaya kepada Nabi selepas Musa, iaitu Nabi Isa, dan beriman kepada kitab Injil. Jadi Waraqah bin Affan dan Osman bin Talha ni kata ni agama yang bagus. Jadi mereka pun secara automatik peluk agama Nasrani. Kita Osman bin Talha dan Waraqah bin Affan jumpa padri itu, tanya padri itu pasal agama Nasrani. Maka padri kita kata kok dia berminat dan terus memeluk agama Nasrani. Itu pasal Waraqah bin Affan sesat dengan Talha, Osman bin Talha. Ada lagi tidak Ustaz. Masa tu dia Trinity dah. Dia percaya Trinity dah. Tak lagi. Ada hak percaya, ada. Ambo 2-3 hari ni duk sibuk baca pasal Nabi Isa. Memang 2-3 hari dia duk kedai tu duk baca pasal Nabi Isa. Ada satu sehari mari ambo baca kita pasal sejarah Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sebab Maria ni dijaga oleh Zakaria, Nabi Zakaria. Ayah punya Maria ni adalah Imran. Dan Maria ni anak saudara pada Nabi Zakaria. Sebab tu Imran ni bagi ke Zakaria. Jadi ambo cik punya cik ni, rupa-rupanya Yahya ni anak kepada Nabi Zakaria. Ada cerita panjang lebar-lebar. Aku baca dah pasal dia tak ada orang. Wang-wang sakit pun. Gila. Kita puasa stik. Nak puasa stik ni. Sebab dah ada PDF. Kata nak puasa stik, nak puasa dengan Muhammad. Nak kita puasa Siti Maria ni. Nak Nabi Ibrahim dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dia nak puasa stik. Kata, 300 lah. Kata lo apa 300? Aku baca kedas sebentar. Tapi memang sakit kok tapi sebentar. 300 lah aku baca. Yang dia kata, tak boleh potos stek. InsyaAllah kalau habis cerita ni, aku boleh cerita pasal Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Memang cerita dia menarik. Nak bagi sedikit sinopsis pasal Nabi Zakaria dengan Nabi Isa. Dua-dua Nabi ni adalah diangkat menjadi Nabi ketika dia masih kecil. Ketika masih bayi lagi. Sebab apa? Sebab dia boleh kecek masih kecil.
Masih dalam. Dia akan sapa kita ni. Memang menarik cerita ni. Dia orang mari ngedali-dali cerita ni. Kali baca. Sampai habis juga tu. Abo buat lah. Protestan lah. InsyaAllah kalau protestan boleh. Sebuah buku je. Jadi kita pasang dulu. Kita pejabat. Dapat lagi. Tak boleh sapa. Jadi habis cerita pasal Barakah bin Affan dan Osman bin Talha. Kita balik kepada sahabat yang ketiga dia adalah Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ni dia pribadi dia seorang yang teliti. Tak, halus sikit. Kalau orang kamu kata berani. Jadi dia tak mudah percaya orang. Dia pun tanya kau pun duduk tempat ni, orang yang paling aneh sekali agama Yahudi ni, siapa dia paling aneh sekali tempat. Dia tak semai mak bawah ni main mak ataskan. Jadi apabila orang pun tunjuklah rumah ibadat golongnya Yahudi. Dia pun tanpa digolongnya orang Yahudi, dia tanya siapakah orang alim antara kamu. Maka ditunjuklah tempat dia rumah orang alim tersebut, orang Yahudi. Maka sampailah kepada pendeta Yahudi itu. Dia pun tanya, kenapa dia agama Yahudi? Tak beramalkan. Tak beramalkan juga orang Yahudi ini, pendeta padri Yahudi itu kata agama Yahudi ini adalah agama daripada Nabi Musa. Tak percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi Musa dan kita tahu. Jadi dia pun Zaid bin Amr ni rasa berminat lah dengan agama Yahudi. Jadi dia pun kata macam manalah syaratnya untuk aku memeluk agama Yahudi. Jadi padri itu disebut padri juga orang Yahudi. Ramai. Ramai kan dulu di Ramai. Baik sebut padri yang sopan. Sebut padri. Ramai dia panggil ramai lah. Jadi padri itu katalah kepada Zaid bin Amr, syarat dia untuk memeluk agama Yahudi ni, engkau kena dimurkai oleh Allah. Syarat dia. Zaid bin Amr kata, pelik ni, aku daripada Mekah tu nak lari daripada dimurkai oleh Allah. Macam mana menurut surah aku ni dimurkai oleh Allah dulu? Aku daripada Mekah nak lari. Takut Allah murka. Macam mana suruh murka? Zaid bin Amr kata tak siap. Suruh Allah marah dulu, baru boleh pulang. Pada dia kata itulah syaratnya. Dia pun tak jadi. Dia kata tunjukkan aku agama yang lain. Orang yang lain. Dia kata aku tak tahu juga. Tapi sepengetahuan dia, Padri tadi kata ada agama Nasrani. Dia pun pergilah kepada gereja. Dia sebut gereja, rumah ibadat. Dia pun pergi ke rumah ibadat kaum Nasrani. Sampai di situ dia kata, manakah orang paling alim antara kamu? Siapa dia orang paling hebat sekali? Dia pun tunjuk. Pokok Padri itu tunjuklah orang alim dia. Dan Amr pergilah kepada orang alim tersebut. Dia pun tanya, kenapa dia agama Nasrani? Maka Padri itu jawab, Nasrani ini adalah agama yang percaya pada Allah, percaya kepada Nabi Musa, dan beriman kepada kitab Taurat, dan beriman kepada Nabi selepas Nabi Musa, itu Nabi Isa, dan percaya kepada kitab Injil. Dia kata agama lebih baik daripada agama Yahudi. Tak? Orang-orang Yahudi percaya kepada Taurat. Tak? Dia percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa lagi. Dia kata agama ni lebih baik. Dia kata kenapa dia syarat untuk memeluk agama Nasrani? Jawab Padri tersebut, ada syarat dia. Kenapa dia syarat dia? Dia kata mu kena sesat dulu. Dia kata syarat dia kena sesat dulu. Zaid bin Amr kata, balik dia. Aku daripada Mekah nak lari daripada siap-siap orang sesat. Jadi aku mari sini mulut saya sesat pun. Jadi aku kasih orang. Dia tak jadi. Padri dia kata tak ada cara lain. Zaid bin Amr tanya Padri, tak ada cara lain. Itulah syarat. Jadi Zaid bin Amr kata, aku tak jadi agama. Ditanya pada dia, ada lagi kau agama selain aku agama? Jawab Padri itu, setahu aku tak ada. Cuma ada satu agama yang lalu dah, lama dah agama. Dia kata, Zaid bin Amr tanya, agama ke apa? Agama Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Tapi agama ni lama dah tak ada. Ya? Nabi Isa dan Nabi Ibrahim lama mana dah? Tak. Beza jarak masa tak. Nabi Isa, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa nak ngelah nombor 2 ngelah. Nak ngelahkan
Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi jauh, beratus-ratus tahun. Jadi ribu-ribu, ribu. Dapat Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad ni, dah 29 keturunan. Mana kalau 100 tahun umur, 2900 amul. Dia kata ada satu agama yang dipanggil nama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Dia jadi amat tanya, mana agama tu berada? Dia kata, saya ingat dia pada dia kata, berada di Mekah. Dia pada bagi Mekah dia. Dan ulama kata, tak boleh tu. Dia pun balik ke Mekah. Dalam perjalanan dia, dalam perjalanan Zaid bin Amr dia telah berdoa. Apa dia buat juga? Dia kata, Ya Allah, aku bersaksikan dan Engkau menjadi saksi bahawa sebenarnya aku menganut agama Nabi Ibrahim. Aku beragama Hanif. Sebab agama Nabi Ibrahim kalian boleh dalam Al-Quran disebut sebagai Hanifah. Agama yang lurus. Jadi saya amal ni doa supaya aku beragama Hanif. Agama Nabi Ibrahim. Aku menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan tidak akan menyembah berhala. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Ya Allah, dan berikanlah aku petunjuk. Maka Zaid bin Amr ni dalam riwayat mengatakan dia kekal dengan agama Nabi Ibrahim. Zaid bin Amr sampailah dia meninggal dunia. Tetapi ada cerita pasal Zaid bin Amr. Waraqah bin Affan dengan Osman bin Talha ni, dia tidak berdakwah apabila dia ke Mekah. Dia hanya menganut agama tu, memeluk agama tu untuk diri dia. Dia beramal untuk diri dia. Tetapi tidak Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ni dia berdakwah kepada kaum Quraisy. Apabila orang Quraisy ni tengah tawaf, dia tawaf sebut labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kalau ayat talbiyah tu daripada Nabi Ibrahim lagi. Tetapi set-set Quraisy ni, set-set orang kafir ni, set-set jahiliyah ni, dia tambah belakang. Startnya tambah, start daripada Amr bin Luhai. Amr bin Luhai sejarah dia yang bawa berhala masuk Mekah. Jadi dia tambah kalimat syirik. Apa kalimat dia tambah? Kamu sebut dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wan mulk la syarika lak. Dan dia tambah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa malak. Maksud dia illa syarikan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, iaitu berhala. Huwa lak, padahal berhala ni milik Tuhan juga, asal milik Tuhan asal, tapi bersekutu. Itu tambah orang Quraisy. Apabila sampai tempat tu, Nabi kita ni sebenarnya dia sempat bersahabat dengan Zaid bin Amr. Sebab tu riwayat ni ada. Nabi kata sebelum aku jadi Rasul ni, aku tengok dah Zaid bin Amr berdakwah di Masjid Kaabah. Dan apabila orang kafir Mekah ni nak sebut illa syarikan, aku lihat Zaid bin Amr ni akan kata cukup, berhenti, tak usah sambung. Berhenti, setakat tu ya berhenti. Jangan sambung kalimat syirik. Tu dakwah Zaid bin Amr. Dan orang Quraisy apabila Zaid bin Amr ni cukup, maka dia ambil batu, dia lempar, dia usir Zaid bin Amr. Tapi Zaid bin Amr ni tetap berdakwah. Dan begitu juga apabila orang-orang kafir Quraisy ni nak sembelih, buat korban. Dia akan buat korban ni untuk berhala. Ketika mana buat dia sebut Allahu Akbar juga, bismillah juga, tetapi untuk berhala, tidak untuk Tuhan. Jadi mana perbuatan itu perbuatan syirik. Supaya orang sembelih lembu kurban sebut nama Tuhan, tapi untuk bagi hatu belau. Tentu. Sebab tu mula suruh kita dulu lagi. Sebab perbuatan itu sebut nama Tuhan, tapi tujuan dia tidak untuk Allah. Tak, tujuan untuk lawan. Ini tujuan untuk berhala. Ada guna. Jadi Zaid bin Amr kata, jangan membuat guna berhala ni tak ada faedah. Berhala bukan boleh mati.
Selepas pokok dia 9 ni, pokok dia tinggal binatang. Tanpa busuk situ. Yang Zaid bin Amr kata binatang ni untuk makan dari kamu. Tak apa nak beri patungnya tidak boleh makan. Nah, itu antara dakwah Zaid bin Amr. Dan Zaid bin Amr ni meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul 5 tahun. Belum kedatangan Nabi. Kematian Zaid bin Amr. Dan Waraqah bin Nawfal ni mati sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Dia jumpa dah Nabi, tapi Nabi tidak lagi bermula berdakwah. Wahyu untuk berdakwah itu tak ada lagi. Untuk suruh orang masuk Islam itu tak ada lagi. Hanya mula-mula yang Nabi dapat wahyu ikut bismillahirrahmanirrahim. Tidak lagi ayat untuk berdakwah. Untuk menyuruh orang masuk Islam tak lagi. Jadi Waraqah bin Nawfal ni mati ketika mana fatrah mula-mula turun wahyu, ayat bulan 1. Turun wahyu yang kedua tu 5 bulan. Dalam masa 5 bulan tu meninggalnya Waraqah bin Nawfal. Jadi kedua-duanya tak sempat berjuang bersama Nabi SAW. Dan hadis-hadis kuasa, kisah yang terakhirnya adalah kisah Qis bin Sa'idah. Dan sama ayat. Qis bin Sa'idah ni, dia orang yang mula-mula berdakwah sebelum Zaid bin Amr. Dia orang yang mula-mula berdakwah. Tetapi apabila dia dakwah, dia kena usir daripada Mekah. Dia kena perambak oleh orang kafir. Maka Qis bin Sa'idah ni bawa diri ke Padang Pasir. Sebab kena usir, dia pun pergi Padang Pasir, hidup Padang Pasir. Dan Qis bin Sa'idah ni, dari riwayat mengatakan orang-orang Quraisy ni, apabila dia ada masalah, dia akan jumpa dengan Qis bin Sa'idah. Sebabnya Qis bin Sa'idah ni seorang yang dihormati. Apabila dia beri pendapat tu orang ingat. Orang pakar lah, orang kamu kata buah dia buah orang pakar. Jadi dalam riwayat mengatakan apabila orang Quraisy ni jumpa Qis Sa'idah ni, tengok Qis Sa'idah ni tengah minum dalam lopok air bersama dengan singa-singa. Sebab lama dia duduk dengan binatang-binatang buah. Kita suka kok Tarzan dia boleh kecek dengan binatang tu. Tetapi Qis bin Sa'idah ni boleh kecek dengan singa. Dalam riwayat mengatakan ketika mana singa duk minat itu, Qis bin Sa'idah terkatuk binatang. Kata, mumpullah minat. Bagi rakan mumpullah minat. Dia bubuk minat. Dia kecek dengan singa. Dalam riwayat mengatakan itu kelebihan Qis bin Sa'idah. Dan riwayat apa tak jumpa pasal bila dia mati. Dan begitu juga Osman bertalah hanya apa tak tahu. Tadi dia mati, tak jumpa. Tapi ada riwayat hadis mengatakan, hadis Nabi SAW kata kelebihan kepada 4 orang. Yang pertama Zaid bin Amr. Nabi telah bersabda, aku telah diperlihatkan. Maka Nabi ni kadang-kadang Allah buka hijab, tengok dari surga. Jadi Nabi diperlihatkan, Nabi tengok dari surga tu Zaid bin Amr ada dari surga. Memakai pakaiannya di surga. Tak, mana je Zaid bin Amr ada di surga. Dan sahabat Nabi kata, aku diperlihatkan Zaid ada di dalam surga. Mana Zaid bin Amr ni walaupun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia mati dalam agama Nabi Ibrahim. Tapi tetap juga masuk syurga. Itu dah Nabi. Faham? Yang kedua, riwayat yang lain, Zaid akan dibangkit. Nabi SAW bersabda, Zaid akan dibangkitkan hanya satu umat. Maknanya maksud Nabi sini adalah satu umat. Maksudnya apabila di pada masa kita akan semua dibangkitkan. Dalam hadis mengatakan kita akan dibangkitkan dengan ketua yang kita ikut di dunia. Contohnya berkata, kalau kita ikut penyanyi, kita sokong dia, kita minat ke dia, kita nak tepek dia, kita minat tarikh lahir dia, tahu kita ikut banyak dia. Kalau dia ikut rambut kita ikut dia, dia buat banyak kita ikut. Akhir dia bangkitkan di hari kiamat, tu akhir. Itu antara hadis. Tapi Nabi ayatnya Zaid bin Amr ni dibangkit seorangnya. Dan ayatnya dia terselamat daripada azab di hari kiamat. Maksud Nabi ayatnya Zaid bin Amr ni berada di dalam syurga. Gitu lah ya.
Dan hadis tu. Laki Ronaldo amat. Hari ikut dia kan. Ya. Sebab tu Nabi kata, kita dibangkitkan bersama. Kita di akhir dibangkitkan bersama Nabi-Nabi. Mana Nabi ada pengikut dia. Nabi Musa pengikut dia. Nabi Isa pengikut dia. Semua Nabi-Nabi akan diikut oleh umat-umat. Ya, semoga kita juga ni dibangkitkan belakang Nabi Muhammad. Jangan abang-abang itu. Depan orang lain. Tengok nyanyi orang Alhamdulillah, tahu tu. Amun nasi kita oleh dia, yang kuat. Ya, jadi semua kita dipakai Nabi kita. Ya. Kalau bang-bang itu duduk belakang orang lain tu cek, tak selamat lepas ni. Kalau dia ada dua, ya hari kiamat ni dua, ya tak ada tu tengok. Kalau duduk dari syurga kan, sehari dia bilang, dia ngaku di dua tu. Ada hak tiga. Ada dunia ni boleh lagi semua orang ada. Hari kiamat ada, syurga ngaku ada di luar. Ambillah kisah pasal Zaid bin Amr. Dan Zaid bin Amr juga ni antara orang yang tidak pernah menyembah berhala. Dari riwayat mengatakan ada 2-3 orang yang tak pernah sembah berhala. Antaranya adalah Zaid bin Amr. Nabi kita sendiri tak pernah menyembah berhala. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq ni, khalifah yang pertama tak pernah sembah berhala. Begitu juga isteri Nabi yang pertama Khadijah, tak ada sembah berhala. Ini antara orang-orang yang tak pernah sembah berhala. Tak percaya pada agama sesuai makan. Yang terakhir pasal Ismail Sa'idah. Ada riwayat lain mengatakan keempat-empat orang ini berada di dalam syurga. Dan kisah Osman bin Talhan apa cakap cari tak jumpa. Cerita dia, riwayat dia pasal hidup dia, ada kopi sukarnya, walaupun bin apa, memang tak jumpa langsung. Cakap cari dia tak jumpa. Jadi habislah kisah macam mana empat orang sahabat ini mencari agama yang sebenar. Habis kisah. Jadi dulu. Kisah ini adalah kisah yang mana kita tahu berapa. Kisah yang masyhur pasal serangnya Abraha ke Patung. Dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apabila cerita Abraha ni nak scam. Tetapi ada kok kita terfikir, apa dia sebaliknya? Sebab apa ni kok? Ya? Abraha ni nak scam. Apa sungguh sangat Abraha ni nak scam? Mesti ada sebab dia. Apa dia sebab? Ni yang cerita. Ada cerita dia. Dia cerita ni sebelum lagi cerita pasal Abraha. Mengisahkan kepada seorang pemuda yang namanya Fimiu. Dari riwayat memang susah nama dia. Kemungkinan dia ni mungkin daripada bangsa. Sebab nama dia ni Payu. Fimiu. Payu semua apa ni? Payu bahasa Arab. Tak ada. Nama lagi tu. Jadi kemungkinan dia ni mungkin orang Arab. Isah dia Fimiu ni mungkin seorang padri. Orang ahli lah kalau zaman dulu sebab sebut Nabi Muhammad. Agama tu tak. Yang belum buka seorang ahli, seorang padri yang berada di tanah Syam. Berada di Syam. Yang dia telah dengar di Yaman ni ada satu negara yang mana masih lagi beranggap agama Yahudi. Jadi Fimion ni dia berniat untuk dakwah negara. Nak bagi mengatakan sebenarnya adalah Nasrani. Sebab lepas agama Nabi Musa, istilah menganut agama Nasrani. Itu pendapat dia. Jadi Fimion ni bertekad untuk pergi ke Yaman. Dalam perjalanan dia bersama dia rombongnya dia kena ikat. Tak, kami dulu juga. Kalau kita kami dulu ada. Kalau sampai 40 hari dulu. Jalan yang ada pokok, ada malau, ada seselan. Dan kami dulu pun lagu tu. Jadi Fimion ni kena takak.
Kena takak dan dijadikan hamba dan untuk dijadikan hamba. Nak dijual. Yang dibawa Firmino ni siapa pun Najran. Najran ni dekat dengan Yaman. Tak. Apalah ni pun ada kisah pasal Najran. Pasal zaman Nabi pun ada kisah pasal Najran. Jadi dibawa Firmino ni ke Najran. Tak. Apabila bawa situ dia dijual. Engkau jadi hamba nak jual, kau jadi terkeluar dia mau dinar, dia boleh dinar. Yang kau tangkai yang kau pakai, dia kita keluar dia. Jadi kena jual lah Firmino ni. Ada seorang tu belilah Firmino ni 10 hari dia bekerja. Engkau dia hamba, dia bekerja. Tuai dia majikan dia suruh dia bekerja. Sebelah mana dia buat ibadah. Jadi majikan tuai dia ni rasa kagum tengok Firmino buat ibadah. Tak, rajin dia buat ibadah. Pada satu malam, majikan dia ni masuk ke bilik Firmino. Dan dia terkejut bahawasanya bilik Firmino ni curuk. Dia berdengah. Padahal zaman tu, pakai diri, pakai filter. Tapi bilik dia tu seolah-olah ada lampu ni. Curuk. Jadi majikan dia rasa terkejut. Pasti dia tanya, apakah agama yang kamu anut tiba Firmino? Dia kata, agama Nasrani. Ya. Dia kata, waktu Firmino pun kata kepada tuan dia, masuklah agama Nasrani, agama yang benar. Tuan dia ni, majikan dia pun rasa betul tak betul. Jadi Firmino ni kata, ginilah, untuk bagi kamu percaya, kita buat pertandingan, hak mana lebih kuat antara Tuhan aku ataupun Tuhan. Firmino kata, yang masa tu penduduk Najran ni, disembah sebuah pokok yang besar. Pokok yang besar. Jadi, majikan dia kata, pak siapa benar, aku akan ikut. Maka Firmino tu bawa lah penduduk-penduduk hak mana nak ikut dia, disuruh saparlah kepada pokok. Apabila sapar pokok tadi, Firmino pun berdoa kepada Allah SWT. Allah pun turunkan kilat. Apa ini? Kilat lah. Pelakar. Kilat. Turunkan pelakar yang besar, hancurkan pokok tu sampai pokok tu tumbang. Apabila tumbang, maka seluruh penduduk Najran ketika itu tengok kejadian itu semua peluk agama Nasrani. Itu dia. Dan sejarah Najran ni sampai zaman Nabi pun penduduk situ memang kuat beragama Nasrani. Ada kisah dia apabila kisah tu Nabi tulis surat hantar kepada raja Yaman, raja Najran. Di zaman Nabi ni zaman Nabi ni, apabila Nabi atas surat, ada dua benda So benda tu suruh pokok dia peluk Islam. Kalau masih peluk Islam, akan diserang. Jadi pokok ni, dalam surat tu Nabi kata, engkau percaya kepada agama Nasrani. Jadi aku tunjukkan bukti. Nabi pun ayatlah bukti-bukti kenabian Nabi yang terakhir dari surat tu. Jadi pokok Najran ni kata, masih ragu-ragu, pokok di atas lah padri pergi jumpa dengan Nabi. Dan Nabi pun kecek dengan padri itu selama 3 hari 3 malam. Pokok dia tersencayur lagi. Jadi Nabi kata, jadilah kita buat mubahalah. Biasa enggak mubahalah? Mubahalah ni adalah caranya jumpa buat satu pertemuan, membawa keluargamu, kita membawa keluarga, aku bawa keluarga. Dan kita buat perjumpaan, kita bersumpah. Siapa yang di pihak yang benar, Allah akan selamatkan. Siapa di pihak yang salah, Allah akan hancurkan. Itu bermaksud mubahalah. Jadi pokok padri ni pun setuju. Jadi pertemuan itu antara dua bukit. Nabi dia bawa bukit ni, Nabi bawa Fatimah, dan Hasan dan Husain. Keluarga Nabi. Jadi padri itu pun bawa keluarga dia. Apabila sampai atas bukit tu, masa tu padri tu kata, langit tu gelap gelap. Gelap langit tu. Jadi padri ni kata, kalau betul lah dia ni Nabi, mestilah pok kita ni hancur hari ni. Jadi pok dia pun tak berani nak mubahalah bersumpah dengan Nabi.
Maka pokok dia setuju untuk bayar jizyah. Mana sanggup bawa jajah Nabi. Itu masuk jizyah, itu bayar ufti. Mana pokok juga dia kasih bagi orang Syria kan. Dan sebut nama kok mana jaga dia. Dan macam contoh dia, ni Kelantan. Dan Terengganu bayar jizyah kepada Kelantan. Jadi apabila orang Terengganu, maka orang Kelantan akan jaga Terengganu. Bawa jajah dia di mana. Itu pun masuk jizyah. Dia akan bayar lah. Ini setahun 20,000 dinar atau 30,000 dinar. Sampai Nabi lagi bunuh. Kaedah. Jadi sesat pasal mubahal. Kita balik pasal kita Najran ni. Apabila Firmion ni berdakwah ni Najran ni sampai agama orang keluar patri. Tak. Apa ni? Bisa jalan. Pasti. Okey kan? Jadi Firmion ni berdakwah ni Najran ni sampai agama lah orang dengan agama Nasrani. Okay. Nak jadikan cerita ni ada seorang anak murid dia. Nama Amru bin Abdullah. Amru bin Abdullah ni dia nak meneruskan niat tubuh dia. Tubuh dia berniat untuk berdakwah dia ni. Tak. Jadi Amru bin Abdullah ni terus Amru bin Abdullah. Okey. Harus. Abdullah bin Samir. Anak murid kepada Firmion ni adalah Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir ni nak meneruskan dia tubuh dia. Apabila tubuh dia meninggal sudah, dia pun kata aku nak meneruskan cita-cita tubuh dia untuk berdakwah di Yaman. Dia pun berangkatlah ke Yaman. Ada dua riwayat. Riwayat Ibnu Ishaq mengatakan Abdullah bin Samir ni sampai di Yaman, dia sempat berada dalam kerajaan Yaman. Sebelum kerajaan itu dia ambil alih oleh Zunuwas. Pak Sedara dia di zaman pemerintahan Pak Sedara. Dia jadi penasihat agama. Apabila Zunuwas ni menjadi raja, dia hingga habis orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Dia hingga habis. Dan dia mengaku bahawasanya dia Tuhan. Dia semua dia. Zulmah. Yang Zulmah ni seorang yang zalim. Dan Zulmah ni dia ada seorang pembantu dia. Pembantu dia adalah seorang tukang sihir. Tukang sihir yang hebat. Yang boleh buat benda kecil jadi besar. Yang benda hak tak geruk boleh geruk pula. Itu kehebatan tukang sihir. Dan satu hari tukang sihir dia kata kepada Zulmah. Dia ni sudah tua dia. Jadi suruh cari pengganti. Itu ahli sihir. Baru cerita Abdullah bin Samir. Apabila dia ada riwayat, riwayat mengatakan dia di pemerintahan bawah kerajaan Pak Sedara Zulmah. Lagi riwayat mengatakan apabila dia sampai di Yaman itu, dia tengok penduduk itu sudah tak ada lagi beragama Yahudi. Tak ada. Dia pakat semua. Jadi Abdullah bin Samir ni lagi untuk ada guru. Nak tubik tak boleh. Nak tubik jalan tak boleh. Kalau orang jumpa kau Zulmah ni kena ingat. Jadi dia bersembunyi dan ada guru. Nak jadikan cerita apabila penyihir Zulmah ni keluar dah. Tu cari pengganti. Cerita ni terdapat dalam surah Al-Buruj. Was-sama'i zatil buruj. Nak sebut cerita ni. Apabila Abdullah bin Samir ni sembunyi dalam gua ni. Dia penyihir tu sudah tua. Dia kata kepada Zulmah, suruh cari pengganti. Maka Zulmah pun buat satu pertandingan, suruh penyamai tu untuk cari pemuda yang hebat, yang pintar untuk belajar ilmu sihir daripada ketua sihir tadi. Maka buatlah satu pertandingan. Keluarlah seorang pemuda yang namanya Wabbah. Dari riwayat
sebut namanya wadah. Dan wadah ni benar pertandingan itu. Jadilah dia anak murid kepada ketua sihir. Jadi perjalanan wadah kepada rumah tukar sihir tadi duduk jalan 5 hari bertahun-tahun. Pada satu hari dia tengoklah dalam gua tu ada orang sedang beribadah. Dia lalu ke gua tu, duduk lalu ke gua, antara gua ke rumah guru dia tukar sihir. Lalu 5 hari. Satu hari dia tengoklah gua tu, cuba ada orang. Maka dia tengok ada orang beribadah dalam gua. Dia tengok, dia tanya, ni agama tu beribadah seorang. Kata agama Nasrani. Jadi Abdullah bin Samit ini ajarlah kepada wadah tadi pasal agama Nasrani. Dia belajar agama Nasrani, dia belajar juga ilmu al-sihir tadi. Bertahun-tahun dia belajar. Sampailah satu masa, lama dia belajar ilmu tu cukuplah di dada. Maka satu hari di dalam perjalanan dia ada seekor binatang yang besar. Binatang itu pula duduk di dalam bukit. Ada dah jalan lain nak lari. Jadi orang kampung gege nak lari tak boleh. Tak, ada binatang besar, hambak tak pergi. Tak. Jadi wadah pun kata, masa ni lah aku nak tahu manakah hak betul. Hak dia belajar dengan Abdullah bin Samit tu, agama Nasrani ataupun hak ilmu tu kesihatan. Jadi dia ambil dah anak batu. Anak batu tu mula-mula dia sebutlah sendiri hak dia belajar. Tak buruk pun binatang. Binatang tu duduk seperti tu. Maka dia kata, aku akan menggunakan Tuhan agama Abdullah bin Samit. Agama Nasrani. Dia pun baca bismillah Allah Akbar. Dia dapat kepada binatang tu. Binatang tu mampu, jatuh lagi. Dia kata, masa tu penduduk ramai, ada kuasa dia tu. Kau nak jalan tak ni? Maka penduduk kata, oh, hebat ilmu hak belajar yang terkasih ini. Jadi murid ilmu belajar. Wadah kata tu, salah ilmu hak belajar di sini tu. Hak betulnya agama Nasrani. Agama hak sebenar, agama Nasrani, iaitu sembah Allah yang satu. Mu sembah Zulwah ni tak betul, salah. Jadi gagal kita wadah ni berdakwah. Dia seikutlah hadis sihir ni. Maka sampai satu hari tu guru dia ni, tu sihir ni liput kepada raja. Raja mana ni wadah ni tak pergi belajar dah. Lama dah tak pergi belajar dengan dia. Maka suruh tentera tu pergi cari wadah. Apabila pergi cari wadah selidik-selidik, wadah ni telah berdakwah agama Nasrani. Orang mulut agama Nasrani. Itu sihir dia pun. Sihir pun kata suruh tentera tu ikat wadah. Raja Zulwa pun merintahkan tentera tu ikat wadah. Apabila wadah tu diikat, dibawa kepada istana, maka mula-mula sekali tukar sihir tu marah kepada wadah. Dia kata, macam mana mu ni belajar ilmu sihir tapi nak lawan. Wadah kata, aku tidak lawan mu, tapi aku nak bawa agama yang sebenar. Kalau mu ajar pasal ahli sihir ni semua nipu, untuk tipu mata orang. Benda hak tak ada mu buat dia. Benda kecil mu buat besar. Benda hak tak ada mu buat ulit. Jadi hak mu ajar ni semua tipu. Hak agama yang benar adalah agama Nasrani. Apabila Zulmah akan dengar gitu, Zulmah pun marah. Kata perintah kepada tentera dia, bunuh wadah. Itulah cerita dia. Jadi pengawal dia pun ikatlah wadah ni rata-rata ni. Zulmah kata suruh lepas daripada bukit yang tinggi. Daripada bukit yang tinggi. Apabila sampai bukit tu, melepas wadah jatuh bawah. Apabila sampai di atas bukit, wadah pun telah berdakwah kepada tentera. Kata mu ni bertaubatlah. Mu ni agama yang salah. Agama yang sebenar adalah Allah tu esa. Mu duk sembah Zulmah ni tak betul. Zulmah ni adalah penipu. Bukan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar Allah SWT. Jadi tentera ni kata kasih ikut wadah. Jadi wadah kata doa yang masyhur dalam kitab Sahih Bukhari ada sebut doa ni. Apa sebut doa? Allahumma kfihim ma syi'ta. Maksud dia, ya Allah yang Tuhan aku telah berusaha dakwah dia ni, maka membuatlah apa yang kamu nak buat. Mana
dia suruh kepada Tuhan. Itu doa waktu. Yang Sahih Bukhari buat masuk doa ni. Doa ni apabila kita kena zalim, kita boleh baca doa. Doa waktu doa ni. Jadi selepas waktu doa tersebut, maka Allah turunkan taufik. Ribu. Dia terubah ke semua tentera-tentera tu mati belakang. Dan waktu pun selamat. Terbuka rata-rata dia. Muka waktu ni niat untuk berdakwah. Maka dia pergi ke menuju ke istana. Zumwah. Tak takut waktu. Apa kau Zumwah? Zumwah kata mana tentera dia? Tenteramu dihancurkan oleh Allah SWT. Maka dia perintahkan dia nak bunuh kamu. Dia perintahkan kita tentera tu suruh ikat dengan kuat, dengan rata yang besar, bubuh batu besar. Ikat sekali batu besar. Kata mulai pak waktu ni ke dalam. Waktu kata berusaha lah. Allah akan selamatkan. Dia pun tentera ni bawa waktu pergi tengah laut. Siapa tengah laut, waktu pun kata kepada tentera tu. Mu bertaubat lah, mu jalan yang salah. Zumwah tu bukan Tuhan. Kalau Tuhan sebenar ada Allah SWT. Mu bertaubat lah. Kau kata aku tak sikit. Dia pun baca lagi doa. Allah maghfirli ma syi'ta. Allah aku silakan pada urusan. Maka Allah turunkan ombak yang besar. Dia tergelarkan semua tentera-tentera Zumwah tadi. Selamat kan? Wadah tadi. Cabut kata dia, wadah pun berniaga pinggir pantai. Apabila kejadian itu, geger penduduk Yaman. Orang kuasa penduduk tu geger lah. Bahawasanya Zumwah wadah ni lawan raja. Lawan Zumwah. Penduduk tu geger. Jadi pokok dia pupuk lah. Dia ikut wadah pergi ke istana. Penduduk Madinah, penduduk Yaman tu pakai ikut wadah pergi ke istana. Apabila siapa dia ke istana, wadah Zumwah pun kata, mana tentera aku? Tentera mu telah dimusnahkan oleh Allah SWT. Jadi aku nak bunuh lagi ni. Wadah pun kata, mu tak akan bunuh aku, boleh bunuh aku. Mu lagi dengan satu syarat. Kemudian syarat dia. Syarat dia, mu ambil anak panah aku ni. Apabila mu nak panah aku, mu sebutlah Rabbul Hadzal Quran. Bismillahi Rabbul Hadzal Quran. Dengan nama Allah, Tuhannya budak ni. Zumwah kata, betul budak ni? Betul, tak percaya mu buat. Sebab niat wadah ni untuk berdakwah. Maka Zumwah ni ambil wadah, ikat di tiang, buh tempat tinggi, ambil anak panah. Ada dua riwayat. Riwayat pertama kata, mula-mula dia panah tu tak kena wadah. Tentera tu panah tak kena. Wadah kata, membaca derah, membaca selu. Kalau membaca derah, kami semua orang dengar, maka aku akan terbunuh. Maka baca itu, tuh tentera dia baca. Maka tentera itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca benar waktu mati. Jadi penduduk Yaman ni, kok tengok kejadian itu, kaget. Mereka berkata, aku akan beriman Tuhannya budak ni. Aku akan memeluk agama Nasrani. Jadi gegerlah penduduk Yaman masa. Zumwah berkata, kalau mu nak ikut agama wadah, maka aku akan bunuh semua. Jadi riwayat hadis mengatakan jumlah mereka ni adalah 20,000. Dan cerita ni terdapat dalam surah Al-Buruj. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qum sapa ayat. Anggota itu mula. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dengan menyaksikan dan yang disaksikan. Di sini bermaksud ada tentera-tentera Zumwah. Pokok yang dia tengok, pokok dia nak bunuh orang Islam ni, pokok dia tengok. Dia saksi dia. Dia orang tentera-tentera dan orang ikut Zumwah tu dia tengok macam mana pokok dia nak bunuh orang Islam. Selama 20,000. Lepas tu alaiha qud. Qud ini pokok dia tengah duduk atas kursi-kursi mereka. Wa hum ala ma yaf'alu bil mu'minina. Apa yang mereka nak buat kepada orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu min illa ayyuminu billahi al-aziz. Ada siapa ayat itu? Ambo ayatnya. Apabila Zumwah ni dia marah.
Maka dia kata aku akan bunuh semua orang mana ikut agama wadah. Maka dia arahkan kepada tentera dia tu buat pagi. Sebab tu surah ni ada sebut ashabul ukhdud. Sahabat pagi. Sebab tu dia sebut an-nari waqud. Dalam pagi itu pula Zulwah kata suruh buat api. Buat api dalam. Bakar buat api yang kuat mubarak. Jadi dia pun lepas saudara-saudara. Siapa yang beriman kasih beriman kepada Zulwah akan lepas dalam. Maka semua 20,000 itu lepas. Dan siapa gerilya kepada seorang ini anak kecil yang masih bayi. Siapa masuk dia pun ragu-ragu. Dari riwayat dia kata Nabi bersabda, dia ragu-ragu nak lompat. Kalau saya nak lompat, kata sih. Kalau api, anak kecil lagi. Jadi Nabi ada satu hadis yang masyhur mengatakan ada 3 orang bayi yang boleh berbicara. Dan apabila sampai giliran bayi ni pun kecek. Pada bayi lagi, dia kecek kepada mak dia, wahai ibuku, kita berada di jalan yang benar. Maka mak dia dengar anak dia kecek ni, mak dia pun lapak kaya. Mana mati semua penduduk Islam masa tu 20,000. Yang cerita tu ada dalam surah An-Nur. Disambung yang nak sampai cerita Al-Quran ni. Apabila 20,000 orang ni mati. Kita pula pasal bayi yang kecil. Hadis bayi yang kecil ni apa pun cek lah. Siapa dia sabda Nabi pasal 3 bayi yang kecil. Siapa dia bayi yang kecil. Soalnya ashabul ukhdud tadi. Sahabat-sahabat yang ropak tadi. Pagi yang ada api. Yang kedua bayi yang kecil itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa ni kecil pasal dia ada bayi. Yang kedua adalah bayi Jurej. Apa cik hadis bayi Jurej cerita ni? Maka ada satu. Mana? Sampai pula. Bayi minggu depan kita akan cerita pasal bayi yang berbicara. 3 bayi yang boleh kecil masa dalam dia bayi yang berbicara hadis. Sebab Nabi sebut cerita pasal ashabul ukhdud ni. Jadi apa pun siapa dia bayi yang berbicara 3 orang bayi yang ada cerita-cerita. Baik, insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Semoga boleh Allah anggota itu. Cuma ada yang merasa protes itu hak kita. Saya ingat itu hak kita. Bayi yang berbicara. Ini wajah saya ni bayi yang berbicara. 3 orang tu seorang nak mati lah. Seorang tu cerita pasal ashabul ukhdud tadi lah. Mati lah. Mati lah. Lepas tu cerita pada pasal Nabi Isa. Abu akan cerita macam mana dalam Quran sebut pasal Nabi Isa berbicara. Masa mana dia berbicara. Ada cerita. Yang kita ambil nak sebut cerita pasal bayi Jurej. Baru cerita sebut cerita Nabi Isa. Jadi kena ingat kan dalam kita ingat dulu ya. InsyaAllah kita sama-sama doakan supaya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin sama-sama Allah memberkati kita ma'alifna kita Assalamualaikum. Allah